salam sejahtera. Anda bersama saya Awal Asyari dalam rancangan terbaru Glam ke Tenggelam. Nak tahu apa yang glam, apa yang tenggelam? Kenalah bersama kami dalam 13 episod ini di mana kita akan bawakan personality, selebriti popular tanah air untuk kita nilai fashion dan juga image mereka. Di samping itu kita juga akan berikan tugasan-tugasan secara mengejut di mana mungkin saya yang kena buat ataupun mungkin tuan-tuan kat rumah tu yang kena buat ataupun mereka yang kena buat. Nak tahu kenalah tunggu sampai hujung rancangan nanti. Baiklah, saya tak berkeseorangan dalam Glam ke Tenggelam ni sebab saya akan ditemani oleh dua orang yang memang pakar untuk glamkan dan juga menenggelamkan artis-artis tu. Sebab nak harapkan saya nak glamkan orang, kadang-kadang saya pun tenggelam juga kan. Jadi saya akan bawakan mereka yang memang cukup mahir dalam bidang masing-masing. Yang pertama, juri kita yang pertama ni masa saya sekolah-sekolah dulu, beliau dah keluar TV dah. Dia merupakan seorang pembaca berita yang popular. Lepas tu ada pula rancangan-rancangan fashion yang pernah dikendalikan dan sekarang ni beliau dikenali sebagai seorang usahawan, seorang pakar motivasi dan juga perunding image profesional. Memang kena sangatlah. Apa kata kita bawakan Datin Sharifah Syawati. Apa khabar? Baik, apa khabar Amboi, cantiknya. You pun yang ni, nak kata cantik tapi handsome. handsome. Yang ni glam lah kan? Glam. Kan tak adalah duduk sini. Kan. Selama 13 episod ni saya, Datin Sharifah Syawati dan seorang lagi juri akan orang kata menilai lah glam ke tak glam kan. Jadi apa pendapat Datin sekarang mengenai apa orang kata the whole fashion situation kat Malaysia ni? Fashion situation memang booming. Dan nak lagi sekarang ni dengan influx of kita punya fenomena hijab nista dan sebagainya. Betul. Macam-macam jenis hijab, macam-macam jenis orang kata turban dan sebagainya. Jadi saya memang excited sangat dengan fashion scene sekarang ini. Ya, tapi tak apa, kita simpan dahulu sebab saya nak perkenalkan seorang lagi juri yang akan bersama dengan Datin Sharifah Syawati yang orang kata tag team lah akan glam dan juga tenggelamkan artis-artis kita. Beliau ni dah orang kata 20 tahun pengalaman dalam industri fashion tanah air dan klien-klien dia bukan saja selebriti tetapi ada juga golongan-golongan apa kenamaan dan juga kerabat-kerabat diraja pun. Yes, VIP pun sama. Untuk itu kita tampilkan ke seorang yang sangat humble tapi suka gelak. Okey, bagus. Kita tampilkan Hatta Dolmat. Yeay, Hatta. How are you? Simple je orangnya. Simple. Ya, Hello, nak Datin. awak punya Nice to meet you. juri partner. Hatta, macam mana sekarang ni sibuk? Tak Sibuk. menantangan buat baju? Buat baju preparation untuk like raya. Betul. Dan lepas raya lagi banyaklah. Ini nak buat baju I pula. Boleh. Why not? Jadi Hatta apabila dia angkat menjadi orang kata juri lah untuk Glam ke Tenggelam ni, Hatta rasa Hatta dah bersedia ke? Kita takut juga sebabnya nak komen-komen untuk banyak lagi baju-baju designer kan. So kita takut. Tapi kita tak nak touch about that. Kita just nak enjoy. I think this is a fun program. Just nak enjoy saja. Kita harapkan siapa-siapa yang ditenggelamkan ke kan yang tengok kat rumah tu janganlah ambil hati sangat sebab rancangan ni dia santai-santai. Saya pun takut juga nanti kan tiba-tiba kat rumah saya ada orang lepas telur ke apa, takut juga Jangan risau. Kita harapkan semua akan orang kata menerima dengan sifat yang terbuka. Tapi halang-halang ada juri-juri profesional kita kat sini. Saya nak tanyalah kan. Sekarang ni bab kata tadi Datin kata very blooming kan dengan adanya hijab, models fashion dan sebagainya. Apa pendapat Datin dan juga Hatta tentang wanita berturban? Sekarang ni dipopularkan oleh Nilofa, Bibi Yusof dan sebagainya. Tapi kalau kita kaji-kaji balik, artis-artis lama pun banyak berturban. Contohnya apa tu? Nur Kumalasari. peminat setia Nur Kumalasari. Ya, Rahimah Rahim dan sebagainya. Jadi dia dibawa kembali kan? Yes. Jadi pendapat Hatta sendiri. Turban sekarang difokus untuk wanita-wanita berhijab. Sebelum ni dipakai like tudung biasa. Hatta sukalah kan sebab kalau pakai tudung bawal tu tutup design dia nanti kan. Betul design. Saya sebenarnya tak suka tudung bawal. Oh ya. Saya suka turban. Sebab turban lagi menampakkan lebih stylish, lebih bold, lebih modern dan lebih trendy kan. Adakah orang kata berturban ni melimitkan Hatta sebagai fashion designer? Macam kita fashion designer, kita lagi suka sebenarnya. Sebab kalau macam, memang banyak dah yang dah berhijab is a good thing. Tapi bila dia berturban, dia lagi ke arah modest fashion. So lebih fresh, lebih tidak terbatas untuk kita buat. Contoh macam Hatta pernah buat Yuna.
Contoh ikon yang macam Muslim, modern, Trendy, edgy. Edgy. letak Kalau macam apa? Yuna is very edgy. Dia dekat Pakai Amerika turban. dia popularize the turban tu. Okey, nampaknya kita punya perbincangan ni sangat, kalau nak cakap pasal turban, pasal tudung ni sampai habis 1 jam rancangan ni. Tak habis kan? Sebab kita ada misi yang lagi penting sebenarnya, Datin. Di mana kita akan jemput artis popular tanah air. Misi yang penting nak menenggelamkan. Ya. Semuanya akan berlaku apabila kita kembali selepas ini dalam Glam ke Tenggelam. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Glam ke Tenggelam bersama saya Awal Asyari dan kita ada juri kita Datin Sharifah Syahwati dan juga Hatta Dolmat yang nampaknya tak sabar-sabar ya nak memang tak sabar pun. Dan tentunya anda pun nak tahu siapakah artis jemputan yang berani datang ke studio kita hari ini untuk mencuba nasib. Orangnya memang tidak dapat disangka lagi kehebatannya. Seorang pelakon yang cukup hebat, seorang pelakon drama, filem yang memang popular. Tapi baru-baru ni anak beliau telah mencuri perhatian ketika menyokong Harimau Melaya. Jadi viral satu Malaysia. Apa kata kita jemput masuk ke dalam studio Nadia Nisa. Hello. Halo, apa khabar? Jemput duduk. Terima kasih. Hai Nadia. Selamat datang ke Glam ke Tenggelam? Tenggelam nanti kita tahu. Kita nak ucapkan terima kasih lah sebab Nadia Nisa sanggup ni walaupun kita kata kita nak kritik fashion dia tetap datang. Tetap je. Tak apa. For fun. For fun. Jangan ambil hati. Jangan ambil tapi nanti belum juga kita tengok. Tanpa prejudis. Okey. Okey, kita akan tampilkan gaya Nadia Nisa yang pertama. Kalau anda dah bersedia, kalau juri dah bersedia, jom kita tengok gaya Nadia Nisa datang ke red carpet. Masa ni tercalon ke memang menang? Masa ni kita tercalon untuk filem Redha. Dia redha je lah. Apa keputusan Kita ni. Redha. Alhamdulillah filem Redha menang pada tahun tu. Ya. Ini merupakan pilihan sendiri ataupun diberikan oleh stylist ataupun pereka? Memang stylist saya daripada sejak saya lahir. Kakak saya lah, Min Luna. Oh, yes. Pada tahun ni saya ingat lagi saya cakap I want to wear something yang ada print. So saya memang peminat batik. So kita selongkarlah batik-batik daripada koleksi peribadi Min Luna. Oh, ni peribadi ni? So kita bagi pada designer and dia design the skirt lah for it. So it's 2-piece dress sebenarnya. Okey, kita mulakan dengan Datin Sharifah Syahwati lah. Orang yang kata arif tentang fashion ni. Saya lihat memang actually kan Abal, kalau kita pakai print ni kita tengok juga skala badan orang tu ya. Kalau macam Nadia ni petit ya. Tapi taklah rendah tapi tinggi juga maknanya. Tapi kalau pakai print bersama dengan ruffle ni semua terlalu banyak untuk Nadia. Sebab saya rasa untuk Nadia nak carry ni macam terlalu syarat. Tapi print tu memang cantik. Betul. Memang cantik. Itu batik kan Nadia? Ya, cantik kan. Dengan pemilihan colour yang warna oren memang bagi kita satu semangat lain kan. Memang oren ni macam vibrant ya. Yes. Tapi kalau dipairkan dengan black, oren dengan black ni terlalu drastik. Jadi kita dah vibrant, lepas tu black tu macam mysterious. Bunuh dia terus. Bunuh terus. Betul, bunuh terus. Okey. Hatta pula macam mana Hatta? Macam Hatta, I kind of like yang print orange and putih tu. Betul. Nice. Maybe kalau Hatta boleh suggest yang Nadia boleh pilih one of the print. Sama ada yang bawah atau yang atas. I suka the print yang orange and putih tu dia. Untuk red carpet dia naik lah. Sangat diplomatik lah kita punya juri-juri hari ini. Saya pun tak sabar. Saya tak sabar sebenarnya nak dengar mana perkataan glam dan tenggelam tu kan. Dia macam masih lagi berlapik lah. Masih. Kita Kan? diplomatik. Tapi sekarang ni lapik tak lapik dalam rancangan ni kenalah sebut juga glam ke tenggelam kan. Jadi Hatta, glam ke tenggelam Hatta? I think ada a few lagi looks yang ni kan. Untuk yang ni. Untuk yang ni sebab the double prints, I think dia tenggelam. Tenggelam. Okey. Okey, Datin pula? Bagi saya pun saya rasa tenggelam lah sebab memang cantik tapi tidak impactful. Kita nak yang impactful, outstanding. Jangan ambil yang cantik yang awal tadi boleh? Boleh. Tak, kita tak cakap buruk. Dia cuma macam, dia cuma could have been better. Koordinasi tu kan kena betul.
color tu kena betul kan. Banyak benda nak kena fikir ni. Okey, tak apa. Jangan marah, jangan tarik rambut kat rumah Miluna. Sabar. Okey. Kita boleh teruskan ke gambar seterusnya. Okey, boleh. Yang ini pula ketika ni saya tak tahu sebab belakang tu tak ada backdrop. Lagi. Boleh terangkan sikit Nadia Nisa? Yang ini adalah tahun lepas 2019. So dia agak baru jugalah. Which waktu ni my character is not the main character. So jadi saya pesan kat Min macam nak yang comfortable tapi tak nak all out sangat sebab I sporting je macam tu. So again I want to wear something yang ada print. And this time I cakap I nak nampak tinggi melangit. Jadi kita bagilah stripes ini kepada saya. Stripe tu boleh menampakkan tinggi Ya, depending on which stripe. Kalau stripe yang memanjang ke bawah akan nampak tinggi. Stripe yang melintang ke tepi akan menghilangkan kecacatan badan kita. Macam kalau kita ada macam 3 challenges kalau ada sedikit isi ke apa, dia akan divert the attention. Tapi kalau melintang akan nampak kita lebih besar. Especially kalau belt tu. Cuba kita tengok belt tu kan, dia melintang. Dan saya tidak suka belt ni. Dan saya tak suka belt ni, it has to go. Because kalau tanpa belt ni akan nampak baju ni lagi cantik. Sebab dah elok dah dia punya melintang. Tapi ditambah belt tu dia jadi conflicting. Dia putuskan. Diputuskan. Jadi akan nampak lebih pendek. Kalau buang belt tu, dia akan nampak lagi tinggi. Macam Hatta, I rasa tak salah kalau Nadia macam main colour sikit. Ada colour macam pop up colour sikit. But maybe on Nadia punya personality wise, dia tak suka like shocking or bright colour. Kan dia kata tadi dia tak nak overshadow the main actress. But why not? Cuma saya nak tegur sikit lah warna ni lah. Kan, warna ni, saya rasa warna ni tak ada kontras dengan skin colour Nadia. Sebab saya rasa warna putih tidak sesuai untuk Nadia. Mungkin off-white mungkin boleh. Sebab akan sama dengan kulit. Tapi sedikit gelap kalau off-white tu. Kalau putih sangat, dia akan nampak kita sugul. Mungkin ambil yang orange tu di bawah tu, letak ke atas. Nadia memang suka warna orange Tak juga sebenarnya. Secara kebetulan lah. Secara kebetulan dia. Bila kita nak benda yang ceria je, selalu orange, yellow macam tu lah. Okeylah, kita bersepakat menenggelamkan baju ni. Baju ni itulah kata dia macam tengah-tengah lah. Tengah-tengah lah. Tapi daripada yang first tadi tu, saya lebih suka yang first tadi tu daripada yang ni. Daripada yang ni. Sebab yang ni warna dia kurang. Jadi tak berapa. Untuk itu kita beralih pula ke gambar kita yang terakhir, gambar yang ketiga. Yang ketiga ni Festival Filem Malaysia ke-29. Awak main filem je Nadia Nisa. Itulah rezeki kita kat situ Yalah. Tapi bukan senang orang kata. Dia artis-artis ni bila dia pressure dia bila nak pergi ke FFM ni, dia punya cabaran tu. Sebenarnya. Nak pula kadang-kadang Finas kata temanya ialah kaca. Macam mana pula nak pakai kaca pula. Pecah kaca, pecah gelas pula. This year saya cakap dengan Min, saya tak nak pakai dress. I don't want to wear dress. Tapi saya tertarik dengan filem yang dibawa oleh Nadia Nisa tu. Mana dapat tu? Itu personal collection designer. Dia memang apa tu? Memang dia bentuk bersesuaian dengan tema lah orang kata. Kamera filem lama. Okey, kita mulakan. Okey, yang ni I rasa lah I rasa Nadia cuba menerapkan sesuatu yang fun dalam penampilan ni kan. Kerana penampilan ni sebenarnya dengan suit ni sebab nampak macam serius, macam orang kata nak pergi office sikit kan, tapi you want it to be macam red carpet punya look kan. Itulah tak kena bagi saya tak kena. Sebab kalau kita nak pakai suit macam ni, cuba pilih fabric yang lebih mewah sebab ini red carpet. Fabric yang mewah seperti baldu ataupun orang kata taffeta atau suede ya. Sebab ini red carpet, kita kena ikut dia punya apa orang kata keglamoran situasi tu. Kalau macam nak pergi office, walaupun kita tambah dengan clutch yang begini, bagi saya lah. Kalau macam ni, kalau kita nak nampakkan dia lebih red carpet kata orang, what you can do is maybe your tudung cari yang bling-bling sikit. Susah nak tengok Nadia Nisa pakai bling kan? Bling kan sebenarnya. Bling yang subdued, yang bukan bling yang terlalu over. Kalau kakak bagi pun, I akan macam no. Bukanlah no, dia macam tak confident. Tak confident nak pakai. Cuba sekali. Bila dah cuba tu baru kita tahu.
cuba pakai fabric yang lebih mewah lah. Lebih mewah. Okay. So whether this tenggelam ke ataupun glam, I think this is tenggelam. Tenggelam. Tenggelam for me. But for me pula, I love this look. I love this look on Nadia Nisa sebab maybe I dah selalu tengok red carpet dengan so many dresses. Bila kita dah boleh expect dah semua selebriti akan dress. And then bila Nadia Nisa datang macam ni, wow. Dia dapat highlight. I think masa ni Nadia dapat banyak highlight kot kan? Double breasted suit ni. Sebab kalau di zoom kan pada makeup lah. Okay, cuba kita zoom sikit kat makeup dia. A little bit of glitter there, you know. With the smoky wing eyeliner gitu. Tapi secara yang tu I confident sikit lah. Kalau you nak do on my makeup. But if you wanna add something yang shining on baju, mungkin kena cuba dulu. Macam baju yang Hana buat untuk Yuna tu yang bling terus tu memang tak dapat lah. I memang macam no Hatta, it's okay, thank you. It's very nice but thank you. Okay, cuba kita bayangkan suit ni dalam warna lain. Okay. Mungkin warna burgundy red ke? Burgundy red ataupun emerald green. Lagi nampak walaupun tak ada bling, tapi nampak dia punya apa. Ini baju beli siap ke? No. Designer. Okay, thank you so much. Itu antara pendapat-pendapat lah. Hatta bagi glam, tapi Datin Syafawati kata dia tenggelam sebabkan pemilihan material dia yang boleh dipilih lebih bersesuaian. Tapi itu semua pendapat mereka. Saya dapat satu markah lah ya. Jangan kecil hati. Ya, peminat-peminat Nadia Nisa kat luar sana, jangan pula lepas ni kalau jumpa Hatta tiba-tiba marah tak ada. Ni semua kita nak kata memberikan pendapat sambil-sambil tu Nadia boleh belajar juga kan. Baik, kita dah selesai dengan Nadia Nisa. Ada seorang lagi sebenarnya artis yang berani nak datang ke kerusi hot seat kita untuk dikritik. Siapakah beliau? Kita akan kembali selepas ini. Kalau tadi kita dah bersama dengan Nadia Nisa yang kata redha je dengan apa yang diberikan oleh juri kita. Ada yang mengatakan beliau glam, ada yang mengatakan beliau tak glam. Tapi yang penting sekali, banyak sebenarnya nasihat-nasihat dan juga input yang dapat Nadia Nisa dan juga anda juga penonton di rumah dapat daripada perkongsian tadi kan. Tapi saya tak pastilah sebenarnya artis kita yang seterusnya ni sama ada dia akan redha juga ke ataupun dia akan mengamuk ke apabila kita kata dia tak glam. Tapi itu semua bergantung kepada gambar-gambar dia. Kita akan tampilkan seorang lagi artis yang memang cukup berbakat, cantik, molek, tinggi lampai orangnya. Kita persilakan Tasha Sheila. Hai, apa khabar semua? Tasha, selamat datang ke Glam ke Tenggelam. Terima kasih jemput. Tapi Tasha okey kan? Tasha tak ambil secara peribadi ataupun tak ambil hati ke apa kan bila orang komen sesuatu pasal Tasha punya penampilan? Tasha sudi menghadiri untuk program ni pun. Tasha sedia dikritik sebab Tasha rasa kritikan itu membina. Tapi selalunya lah nak tanya sebelum kita terus ke gambar Tasha kan. Selalunya bila sebelum Tasha menghadiri kapet merah ataupun ada jemputan pergi ke event atau parti dan sebagainya, siapakah orang pertama yang Tasha call? Adakah designer ataupun adakah perunding image ataupun Tasha buat research sendiri nak pakai apa kali ni? Tasha research sendiri. Tasha tak pernah buat dengan perunding image. Semua setakat ni sendiri. Maksudnya ada input tersendiri lah. Wow. Tasha rasa sebagai selebriti kita ada sixth sense kita tersendiri dalam on fashion. Ya, betul. Okey, kita nak tengok sama ada sixth sense Tasha ni. Sixth sense. Akan menenggelamkan dia ke ataupun akan glamkan dia. Boleh tak kita terus ke gambar yang pertama? Okey, yang ni gambar ni bila ni Tasha? Bila dan nak ke mana ni? Tasha rasa ni last year untuk collection Datuk Bernard Chandran. Dia punya winter collection kot. Okey. So sekarang ni sebab tu dia macam tampil santai, ada sling bag dan sebagainya sebab dia bukan acara kapet merah. Okey, Datin silakan. Memang baju ni cantik. Memang baju ni cantik. Cuma kita bila kita pakai baju designer ni, kita kena tengok kita punya badan, bentuk badan, ketinggian kita. Memang baju ni cantik, mungkin bukan untuk Sheila sebab bagi saya kalau Sheila pakai yang macam dress yang tak ada ropol-ropol ni better because this one macam teeny bopper sikit. Teeny bopper. And I think she's very classy. Dia macam classy punya
punya personality. I think macam ni dia pakai cantik ni yang sekarang ni. This is you. This is you. This is real me. Tapi bagi Tasha, sebelum diberi pilihan untuk memperagai collection baju designer, diorang memberikan pilihan. Dan Tasha memilihkan pakaian ini dan Tasha sangat selesa memakai dan yang ada punya skirt ken-ken tu, Tasha tak pernah lagi pakai yang jenis yang sengit. Masa tu Tasha rasa Tasha glam lah. Saya nak tanya sikit lah, kalau macam kalau pakai busana hitam, pakai legging hitam dan sebagainya, memang kasut tu memang kena hitam ke ataupun boleh ditukar-tukar warna? Tak perlu sebab hitam kan masuk apa-apa pun. Hatta pula macam mana Hatta? Hatta rasa kalau macam maybe Tasha buang legging. Oh wow, nanti kena kecap. Sebenarnya kalau boleh. Tapi I understand. Sebenarnya kalau ikutkan pun memang nak pakai. Dia sebab too much terlalu hitam sangat kan, black. I think legging ni memang tak sesuai lah. Mungkin sheer punya pantyhose. Yang kena kuku. Yes. So it will suit this one lah kan. And then sling bag tu macam mana Atta? Sling bag tu. Sling bag, I think it's fun, cool. Nampak dia macam like very young. Very young. So itu sajalah. I think nak komen lebih baju designer tu pun takut juga. Sebab masa ni pun Tasha tak membawakan yang terlampau elegant. Tasha membawakan memang nampak macam funky sebab dia punya ropo-ropo tu kan. Something like girls yang dia nak fun sikit. Tapi at the same time elegant. So the bag tu okay, cuma taklah menjadi kesalahan besar. It's not macam kesalahan besar lah. So kita nak tenggelamkan ke? Kita nak glamkan dia? Susah ni. Susah betul to me it's not a matter of glam ke tak glam. She looks glam. She looks glam here. Definitely glam. Whether coordination tu betul ke tak, semacam kita kata tadi, bukan legging, jangan pakai legging. So to me it's tenggelam lah. Hatta? Hatta dah follow Tasha Sheila lama. So Hatta tengok perkembangan fashion sense, pertukaran fashion dia makin lama makin clean. For me yang this one is glam lah. Glam. Okey, dapat satu glam, dapat satu glam. Kita terus saja ke baju kita yang kedua. Yang ini pelancaran E. Okey. Jom kita tengok Tasha, yang ini baju ni pilihan Tasha sendiri ke ataupun last minute pinjam kat designer? Ini last minute. Last minute. Ambil je apa-apa yang dekat rack pakai. Sebab masa ni Tasha ingat baru shooting and then kena rushing pergi event E ni. So tapi Tasha dapat daripada Rizman. So ni Hatta kena jujur ni Hatta. Dia tak boleh take side. Rizman tak marah. Rizman professional. Yes. Okey Datin. Baju ni menimbulkan keraguan bagi saya. Raguan. Menimbulkan keraguan. Keraguan dari segi apa? Saya tak faham sangatlah. Saya tak nampak bahagian dada. Bahagian dada. Itu adalah fashion. Okay, bahagian dada tu. Ragu-ragu. Dia menyerupai. Dia sebab ada line tu. Yes. Tapi kalau macam konsep pun memang dia boleh, tapi jangan ada line macam tu. Sebab I feel like it's not for me. Not for you. Tapi kalau kita tengok kan, macam banyak brand-brand international macam Dior sekarang ni ditampilkan dengan ala-ala korset, Jean Paul Gaultier dan sebagainya. Di sana, culture dia berbeza. Di sini kita banyak mata-mata yang memerhati. Jadi saya mengatakan dari segi culture kita, daripada segi sensitivity masyarakat. Okay, so kalau tidak mahu dikutuk, maka tidak perlu menimbulkan keraguan. Sorry lah, saya ni berlapik sikit. Jadi tenggelam lah bagi Datin. Bagi saya memang tenggelam. Hatta mesti ada pendapat yang berbeza. Okey, I rasa pada tahun ini fashion ni tengah in. This line, paneling, piping memang tengah in. Ya, memang. So memang tengah in. Tapi mungkin pada look Tasha ni mungkin boleh sentuh dari segi penataan rambut and makeup, I think. Kalau mungkin ponytail ke kan? Bagi nampak ponytail and maybe one layer binding bawah tu, satu layer tu tak ada kan? Maybe nampak kaki Tasha lagi panjang. Bagi saya bahagian pinggang tu menampakkan lebih besar. Jadi kalau ada line yang
cut in the middle. Elakkan kalau badan kita pendek atas, jadi elakkan memakai baju yang cut in the middle. Untuk itu kita beralih saja ke kita punya baju yang ketiga untuk Tasha Sheila. Ini baju kurung ke ni, Tasha? Dress. Ini daripada Izwan Ismail. Ui, harta terror lah dia. Yang ni dan tahu dia punya signature kan? Sekilas ikan di laut. Ini di awal-awal kemunculan. Awal-awal Tasha pergi menghadiri anugerah skrin. Personality Tasha, apa yang tak boleh komen lah. Dia memang suka vavavum punya ni. Ada bling, ada ni memang dia suka. But towards now, dia dah more classy, more simple. Dia dah more clean. But somehow, baju ni memang cantik. Oh ya? Yeah. Oh wow. Somehow. Because it's red carpet. Betul. Red carpet, you have to be it, walk it. Is that a print ke atau memang ada detailing yang memang detail. Dia memang ada draping. Dia buat a lot of work lah dalam baju ni. Oh wow, tengok tu. Dengan clutch dia sesuai dengan colour dia sesuai. So masa Tasha jalan baju tu dia macam dik lah. Dia macam benda tu bergerak-gerak. You feel like a queen, right, in this baju? Macam prima donna masa ni. Wow. Dia rasa kan. So adakah juri berpendapat bahawa baju ini glam ke ataupun Hatta ada pendapat lain? I think this look is tak ada problem. Tak ada problem. So it's glam. It's glam. It's a glam. Glam. Oh, bersepakat berkatakan Yeah. glam. Finally, Baju one glam look. yang pertama. Oh, okey. Susah sebenarnya nak dapatkan dua-dua juri kita glamkan baju tu. Tapi mereka dah glamkan baju ini. Okey, thank you so much Tasha Sheila. Tapi jangan ke mana-mana sebab lepas ni ada banyak lagi segmen di mana kita nak tengok cara Tasha glamkan seseorang. Satu cabaran yang sungguh mencabar. Yeah, it was fun. Okay, tapi saya tahu cabaran itu. Dan tentunya anda penonton di rumah pun nak tengok macam mana Tasha dan juga Nadia Nisa menggayakan seseorang. Semuanya akan terjadi dalam Glam ke Tengglam apabila kita kembali selepas ini. Kembali lagi dalam Glam ke Tengglam. Dan nampaknya kedua-dua artis kita masih lagi berdiri di sini ya. Mereka tak merajuk balik. Mereka merupakan orang-orang yang sabar. Juri-juri pun masih ada di sini. Dan sampai kita ke segmen yang berikutnya iaitu di mana mereka perlu menunjukkan kreativiti masing-masing. Kalau tadi awak cakap kakak awak menggayakan awak, stylist. Tasha pun kata pakai apa sendiri punya six sense. Kali ini kita nak tengoklah six sense Tasha ni dan juga awak punya bakat kakak awak tu dia menyalur ke adik dia. Di mana mereka akan diberikan cabaran iaitu ni dua orang mannequin sudah berdiri dan mereka akan diberikan masa 10 minit sahaja untuk menggayakan dua mannequin ni satu seorang dan temanya untuk hari ini ialah Malam Gala. Jadi Nadia selalunya rasanya boleh tak? Selalunya memang I akan surrender. I bagi orang yang buat kerja lah. Ya, tapi tak boleh lah surrender sekarang. Tapi hari sekarang. ni tak boleh. Kita tengoklah macam mana ya. You be good, okay? Yes, Tasha okay? InsyaAllah okey. InsyaAllah. Kalau semuanya dah bersedia, apa kata kita mulakan dengan cabaran Malam Gala. Glam ke Tengglam. 10 minit dari sekarang. Cepat. Oh, ada almari. Oh, ada. Ya. Cepat. Malam Siapa Gala, cepat? Malam Gala, Siapa cepat dia dapat konsep dia? Konsep dia, alamak. Dan sebentar lagi mereka Ni perlu... Ada apa ni? Alamak. Kasut tak ada mungkin. Mungkin mereka boleh letakkan kasut. Oh my God, oh my God. Apakah? Ya. Styling. Ingat kita bukan ada 10 hari, kita ada 10 minit je. Malam Gala? Tak nampak bajunya keluar lagi pun. Ya. Macam ni. Lama nak jadi stylist diorang ni. Sebab itulah kita tak buat. Ya. Tapi yang penting buat. lepas ni mereka perlu setelah mereka menyiapkan patung tu, mereka perlu membuat presentation. Oh my God. Sebab Datin kata tadi nak kena ada Bling. Okay, Saya boleh tolong? Saya boleh tolong? I try. Nak tolong ke? Okey, tak Kita sabar buka saya tangan tengok ni dulu. Okey. Buka tangan. Okey, dah saya tolong satu. Yang ni nak tolong juga ke? Macam mana awak buka tadi? Awak ni tak biasalah mengendalikan wanita. Mengendalikan. Sekejap, saya pun Okay. Thank you. Cepat. Tasha dah biasa ah. Okey. Selalunya lah dia tak ada Datin kan. assistant Selalunya ni. Datin dah apa? tak ada kepala. Itulah kepala pun dia buka. Selalunya Datin apa titik
benda yang harus dititik beratkan untuk kalau kita dah ada tema malam gala ni? Tema malam gala ni kena sesuatu yang glamour. Definitely glamour. Dan akan orang tengok tu kira macam kena toleh. Dia akan toleh kali kedua. Tasha macam selalu kerja kat butik je. Memang Tasha pernah kerja kat butik. Oh, ya? Oh, ya ke? Di mana tangan dia? Dia dah tahu. Okay Saya nak tanya sikit Oh, dia memang macam tu? Ni fabric jenis apa? Oh, shoulder. This one, I think it's organza. Oh, yeah. Okay. Yang tu. And this one is sequin. Sequin. I hope it's... Dia kena tahu lah fabric jenis apa. Kalau mewah kan untuk red carpet dia kena sequin, organza. Betul lah tu. Macam mana dapat idea ni Nadia? Nadia sebab okay, first thing bila cakap glam tu kita nak something yang shine lah. Kita nak yang out there gitu kan. So selectionnya adalah memang banyak sequin and sequin tu. Tapi kalau I ambil ni adalah safe sangat. So lah, I dah terus komen orang yang punya. Tak pasal kan? Tapi kalau saya kan, awak ni memang ada baju dalam ni dah tak buka. Tak memang kita Muslimah. Kita sebenarnya nanti dia orang akan CGI kan yang hitam ni bagi hilang lah. Macam tu. Okay. Tapi dia orang tak ada hijab, tak ada tudung situ. Kita pun pandai lah. Oh, gitu, dia modest lah. Modest lah. Dia modest fashion, sopan. Lepas tu apa lagi yang nak pakai? Tengoklah lagi apa benda ada kat dalam. Apa lagi kat dalam tu? Ada tudung ke? Tak ada kan? Tasha ni dah settle dah. Sarung je. Di mana dapat gelang tu? Ada? Dah ada aksesori? Ada aksesori Okey, good. Kalau macam ni kena aksesori lagi. Come on, dia macam at least satu je. Macam ada statement. Baju sebenarnya dah okey, dia dah memang tak perlu banyak aksesori, tapi Tasha rasa Tasha perlu tambah satu untuk at least something ada. Malam gala. Malam gala banyak. Kita ada 2 minit dari sekarang. 2 malam gala minit. Ni dia ada macam-macam malam gala tau. Malam gala untuk filem. Betul. Malam gala untuk apa? Ni macam malam-malam gala MLM lah. MLM. Kan? Tasha dah bersedia? Tasha dah siap dah. Alright. Tasha, jangan macam tu. I think what you need lah. Cukup. Dan dia macam tengah nak sabu lagi. Faham. Okey, kita ada 1 minit dari sekarang. Cepat. 1 minit. 1 minit. What is apa lagi ni nak korek tu katnya? Wow, apakah ini? Apa tu? Apa tu? Tapi suara rambut dia pendek. Ni dah lain dah, bukan MLM ni. Headers tu kalau letak kat kepala lah, tapi ni majlis talent time dah jadi. Talent time. Oh, Halloween? Yes, mungkin. Okey dah lah, tak nak lah. Takut kita pula takut. Masa tamat. Ini dia, mereka dah pun selesai menggayakan artis, 2 orang artis ni. Mungkin Tasha dulu boleh terangkan apa gaya yang Tasha cuba sampaikan untuk malam gala ni? Sebab kalau malam gala ada red carpet, Tasha rasa bila red carpet kita kena something stand out sikit lah. Ya, betul. Memandangkan yang baju yang Tasha pilih ni, Tasha rasa dia dah stand out. So Tasha tak perlukan, Tasha letak satu aksesori untuk macam statement untuk bagi dia at least ada aksesori lah. Dan Tasha rasa baju ni sendiri dah memang sesuai untuk gala red carpet. Wow. Okey, untuk saya pula. Ya, silakan. I rasa this watak mannequin ni dia macam preppy look sikit lah. So she's preppy, she loves colours. Mungkin dekat rumah dia ada macam unicorn ke kan. So dia pakai warna-warna ala-ala ocean macam tu. Mermaid unicorn. Mermaid unicorn. Ini anak saya kau nampak kalau dia tu I rasa dia Lady Gaga. Dia macam satu different lah. And also I love the Vava pun punya ni. Apa dia panggil bell sleeves. Bell sleeves. Puffy ni, so dia macam bila ambil gambar tu macam macam tu. Okey. Sajalah tambah. Nanti kalau dia menang anugerah ke, bila pegang tu nampak. Sponsor ke tu agak-agak? Dia macam kena pakai juga. Okey. Tapi memang perlu, imagination ni memang perlu. Yes. Sementara kita nak bagi juri-juri kita ni fikir siapa yang glam dan siapa yang tenggelam, kita akan berehat seketika dan nantikan keputusannya antara Tasha Sheila dan juga Nadia Nisa. Siapa yang tenggelam, siapa yang glam selepas ini. Silakan.
dalam rancangan Glam ke Tenggelam. Dan saya berdiri di bersebelahan dengan artis-artis baru yang akan ke Malam Gala, iaitu kita ada Amanda dekat sini. Dan pereka image dia ialah Tasha Sheila. Dan ini ialah Zoe ya? Zoe. Yang telah ditata riaskan oleh Nadia Nisa. Jadi saya tak nak cakap banyak sebab saya pun kurang mahir dalam bidang ni. Apa kata saya bersama dengan juri-juri kita, Datin dan juga Hatta. Adakah mereka ini lepas untuk ke Malam Gala kita? Lepas ya. Tasha Sheila punya ni Amanda lepas. Boleh lepas dia ke Malam Gala. Tanpa sebarang sekatan Tanpa sebarang sekatan. Sebab dia dah pas. Sebab tak overdo it. And then baju dia pun dah banyak-banyak bidding semua. Dia tak perlu lagi aksesori banyak-banyak. Lepas tu the way Tasha letak bracelet tu kan sebagai significant punya apa orang kata? Statement tu bagus. Tak perlu banyak. Adakah ini baju yang pertama Tasha nampak ketika buka almari tadi? Tu yang Tasha tanya gala macam mana? Nak red carpet atau gala yang biasa-biasa yang untuk dinner punya gala ke? Dia boleh macam gala. Formal gala, informal gala. Betul. Black tie event, white tie event kan. So memang yang ni lepas. Memang lepas lah. Yang lepas kalau gala yang red carpet ni kan. So Datin Sharifah Syawati kasih glam dekat ni. Ini glam. Alright. Hatta Dolman. So untuk look Amanda yang ditata rias oleh Tasha, atas suka look ni, dia fabric, the colour, dia dah memang dia ultra memang dah outstanding. Betul. So tak perlu ada benda-benda lain lagi, layering ke apa. So Atta bagi glam juga. Glam untuk Tasha Sheila. Wow. Cinderella nak pukul 12 ni. Cepat, nanti dia akan berubah. Cepat, Nadia Nisa. Sebelum itu, ini baju pertama yang Nadia nampak tadi. Ya. Sebab the colour code. Warna dia yang striking. So I terus bayangkan gala macam Glam. Mermaid, filem Disney, ni banyak fantasy dia ni kan. Fantasy punya imagination kan. Adakah anda menyesal dengan pemilihan ini? Lepas komen nanti mungkin saya akan menyesal lah. Tapi sekarang Tapi sekarang macam I kekal positif. Yang macam kalau kita dah terkeluar tapi dah termalu dan macam yes. Okay. Yang ni bagi saya first impression tadi saya rasa macam ni kakak tiri Cinderella. Yang baju tak apa elok. Tiri. Tapi sebenarnya saya suka baju yang biru tu. Cuma yang luar ni je kan kita nampak fabric ni kan selalu orang pakai untuk majlis kahwin, alas meja kan. Jadi itulah alas meja. Kena berhati-hati. Jadi alas meja orang kahwin. Showgirl. Tapi percubaan yang bagus kerana kita tengok daya imajinasi dia tu tinggi. Ya, saya ingatkan dia salah pakai. Saya ingatkan cakap Nadia, awak kena pakai yang tu dulu. Tak, dia memang nak pakai baju yang pendek tu dah. Inner dalam. Inner, ya. Macam maybe Nadia boleh choose salah satu, kalau nak yang biru sebab biru tu pun dah cantik dah. Dia ada puffy sleeve kan. Ataupun yang luar ni pun dah ultra glam dia dah bersuara dah baju tu kan. Dah nampak dah dari Focal jauh point dia kan. Secara keseluruhannya tenggelam. Maafkan saya Nadia Nisa. So kepada orang artis baru di luar sana, jangan dekatkan diri anda dengan Nadia Nisa ya, sebab dia Hire kakak I tak apa. Ya kakak tak apa. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih banyak-banyak Nadia Nisa. Sama-sama. Tasha Sheila, terima kasih banyak-banyak. Thank you so much sebab sporting sangat diorang ni. Tepuklah sikit untuk diorang. Dan kita harap tak kecil hatilah. Semua benda yang kita bincangkan dalam cerita ni sekadar untuk memberikan panduan and for fun. Terima kasih, thank you so much for being with us. Thank you. Bye. Okay, thank you. Jangan nangis sikit Nadia. Itu dia. Seronok sebenarnya bila kita tengok gelagat-gelagat artis kita. Kadang-kadang bila artis tu tampil sangat eksklusif dan cantik di kapet merah, sebenarnya bukan hasil kerja mereka. Bukan hasil kerja mereka sebenarnya. Sebab itulah kredit harus diberikan kepada stylist yang sekarang ni dah macam orang kata cendawan lepas hujan lah. Banyak stylist kan. Betul. Banyak dan itulah gelagat-gelagat selebriti kita. Okey, kita alang-alang ni sebelum kita berpisah ni, saya nak
recap balik yang kita punya topik tadi iaitu turban tu kan. So ramai orang di luar sana yang masih orang kata berkira-kira sama ada should I wear with should I go with turban or should I still maintain the original look berhijab yang tiga segi tu kan. Bagi saya tidak perlu pilih tangan kanan atau tangan kiri. Dua-dua tangan boleh pakai. Maknanya semua. Turbannya boleh pakai, bawah boleh pakai, apa-apa saja yang ada ikut kesesuaian. Kesesuaian tapi tengok kat mana kita nak pergi, siapa ada kat situ, apa tema kat situ dan sensitivity to the environment. Betul. Sensitivity tu agak penting sebenarnya. Adakah dia melimitkan aktiviti kalau nak pergi berjoging ke ataupun nak beriadah kan kadang-kadang orang kata bila adanya tudung dia melimitkan. Ya, bagi saya terlalu banyak syarat. Jadi tak selesa. Melambatkan kita punya pergerakan. Apa-apa pun kita tengok ramai sekarang ni yang dah berani berfashion, especially yang berhijab. So satu orang kata petanda yang baiklah untuk industri yang fashion. Ke seluruh dunia sekarang ni fenomena adalah hijab. Betul. Dolce Gabbana, Gucci, kita tengok J.Lo pun pakai hijab. Tapi bukan cara berhijab seperti muslimah, tapi berhijab seperti turban. Saya ni nak kongsi sikit. Saya berpeluang bersama dengan Nilofa pergi ke Fashion Week di Milan, di New York dan sebagainya. Apabila beliau lalu di red carpet, banyak sangat lens kamera dan banyak sangat orang ambil gambar macam wow, siapa ni sebenarnya? Apa yang dipakai kat atas kepala tu? So it's something yang diorang rasa macam different. Yes. Sebab dia memang ke seluruh dunia bila mereka pakaian memang akan ada satu hijab punya style. Market untuk hijab. Seluruh dunia sekarang ni going towards muslimah ataupun modest look. Itu dia dalam kita gelak-gelak dengan gelagat artis jemputan kita dan juga dalam juri-juri kita ni bagi komen-komen yang bernas terhadap mereka. Banyak sebenarnya ilmu yang kita dah pelajari minggu ini. Tapi tak tahu macam mana pula nasib artis-artis kita minggu depan. Minta dia belajarlah. Dan apakah gaya yang akan mereka tampilkan minggu depan. Kita tak tahu. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Datin Sharifah Syahwati dan Hatta Dolmat kerana sudi orang kata sporting sangat hari ini. Tapi mereka akan tetap berada di kerusi juri ini kerana kita akan bawakan lagi dua orang artis yang berani untuk dinilai sama ada mereka glam ataupun tenggelam. Jadi kita jumpa lagi minggu hadapan di hari dan waktu yang sama dalam rancangan Glam ke Tenggelam. Bye.